Terima kasih doktor. Sebenarnya saya pun ada satu anggapan. Sebenarnya UMNO sendiri pun sebenarnya ada usaha untuk membantah rasuah. Kalau tidak, takkan boleh berita tentang pergantungan Datuk Seri Ali Rustam disiarkan dalam kebanyakan akhbar Arus Perdana menjelang Perhimpunan Agung UMNO. Untuk saudara Nazri, Ali Rustam satu kes, tapi masih lagi ada pandangan mengatakan bahawa pergantungan Ali Rustam, amaran yang dikenakan ke atas Khairi Jamaluddin masih tidak cukup, kerana yang ditangkap itu adalah anak-anak ikan bilis. Yang ditangkap itu adalah anak-anak jerung, bapa jerung, mak jerungnya masih lagi belum ditangkap lagi. Soalan saya, dengan penangkapan ini cukup ataupun tidak untuk membebaskan UMNO itu sendiri daripada budaya rasuah? Terima kasih kepada saudara pengusi. Sebelum saya menjawab persoalan yang dikemukakan ini, saya melihat pokoknya ialah pada hari ini pendefinisian rasuah itu sebenarnya kita harus kembali kepada pendefinisian apa yang disebut oleh agama. Dan ini yang bagi saya adalah soal yang penting. Hari ini kita membentangkan tentang soal akta SPRM, di mana endorsement para mufti dalam negara kita tentang soal apakah definisi yang diberikan oleh akta ini bertepatan dengan agama. Sehingga hari ini apabila suatu tindakan yang diambil oleh mahkamah berasaskan akta yang wujud, yang terbaru ini, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, menyebabkan ada juga beberapa komentar-komentar yang tidak bersetuju dengan tindakan yang dikenakan dan pendakwaan yang dikenakan terhadap beberapa pihak, termasuk juga dengan definisi rasuah ataupun politik wang di dalam oleh lembaga disiplin UMNO itu sendiri. Di manakah kedudukan tokoh-tokoh agama dalam UMNO ataupun di luar sendiri? Untuk hari ini, bagi saya, institusi agama harus dikocak untuk memberikan suatu bentuk definisi apakah yang sebenar yang dimaksudkan dengan soal rasuah itu. Soal hukumnya jelas, hukumnya qat'i, rasuah itu haram. Pemberi dan penerima rasuah itu dalam neraka. Persoalannya apakah bagaimana untuk kita memberikan suatu frame terhadap kepelbagaian kewujudan situasi yang akhirnya ada beberapa pihak mengatakan ini rasuah, ada beberapa pihak mengatakan ini politik wang, yang sehingga hari ini yang akhirnya memberikan suatu natijah dan keputusan yang masyarakat akan memberikan komentar yang mungkin jawapannya A, dalam parti politik sini memberikan jawapannya ialah B dan sebagainya. Jadi saya berfikir tentang soal apa yang berlaku, perbezaan-perbezaan hukuman yang diterima oleh Ali Rustam, oleh Khairi Jamaluddin, yang di luar pada UMNO, dan termasuk yang sebelum ini oleh Isa Samad. Kita nampak perbezaannya. Sebab itu bagi saya pada hari ini ialah institusi agama, terutamanya para mufti, majlis fatwa harus bangkit dan menyatakan bentuk-bentuk situasi yang seumpama ini apakah ia bertepatan dengan definisi rasuah dalam agama, terutamanya untuk orang Islam dalam Islam. Adakah ini bermakna bahawa kita perlu mengambil hukum agama ke dalam UMNO dahulu baru UMNO itu boleh dilihat bersih? Ya, bagi saya asasnya agama. Sebab itu saya melihat dalam soal ini tentang soal apakah definisi rasuah itu cukup berbeza. Soal ada yang mengatakan rasuah politik itu rasuah, politik wang itu bukan rasuah. Apakah yang melibatkan rasuah dalam parti itu bukan rasuah berbanding rasuah di luar? Dan apakah sekiranya rasuah dalam parti itu menggunakan wang dan dana daripada agensi kerajaan itu rasuah, tetapi kalau melakukan politik wang di dalam parti menggunakan duit ataupun hasil perniagaan sendiri, apakah pada ketika itu kita mahu memberikan definisi ini rasuah ataupun tidak? Okey, dengan izin ya ataupun tidak, dengan tangkapan Ali Rustam, dengan tangkapan dengan amaran kepada Khairi, bersih atau tidak UMNO menjelang PAU? Bagi saya ini satu permulaan awal, dan kita mengucapkan tahniah kepada UMNO sekiranya berani untuk membuat permulaan dan cetusan terhadap reformasi ini. Tapi yang hasrat kita diberikan NGO ialah kita tidak mahu bahawa pendedahan ini adalah pendedahan terpilih untuk kumpulan tertentu dan definisinya berbeza-beza, hukumannya berbeza-beza. Sebab itu bagi saya untuk memberikan keadilan kepada semua, harus hari ini agamawan untuk memberikan definisi terhadap situasi-situasi, bukan hukumnya. Hukum rasuah itu tetap qat'i, bahawa haram. Bagi saya ini antara yang perlu media cari, dan kita perlu mengajar para mufti kita, mengajar ketua JAKIM, ketua pengarah JAKIM dan jabatan fatwa, jabatan agama dan sebagainya untuk memberikan pandangan mereka, keputusan mereka tentang situasi-situasi apakah ini rasuah ataupun tidak. Bagi saya itu. Okey, terima kasih kepada saudara Nazri Membincang kata-kata Nazri ini mungkin satu permulaan
Dan kita tahu bahawa rasuah ni telah berlaku, dan ini permulaan kepada pemulihan kepada budaya rasuah itu sendiri, ya. Dengan mengambil kira tentang permulaan ini dengan skala rasuah yang sekarang berlaku, yang bukan saja dalam UMNO, malah dalam kalangan menteri-menteri, yang mereka ini juga merupakan ahli UMNO, pemimpin UMNO sendiri, kan? Apakah jangka-jangkaan yang mungkin akan berlaku atau yang mungkin yang akan berlaku dalam UMNO itu sendiri, dalam rakyat itu sendiri? Silakan, Doktor. Pada pandangan saya, ini salah satu daripada cara orang Malaysia berfikir, cara orang Melayu menguruskan pemikiran. Apabila kita tewas bermain bola, maka kita akan mengatakan kita terlalu baru dan terlalu muda untuk bertanding, untuk melawan United Kingdom, untuk melawan Brazil. Bermaksud kita akan terus belajar. Persoalan saya, kenapa kita memulakan rasuah? Kita tak perlu memulakan rasuah. Permulaan kita sama ada ini tindakan yang betul, ini tindakan yang baru, ini tindakan yang positif dan sebagainya. Seperti mana yang dilaporkan dalam akhbar-akhbar, ya, mereka mengatakan suatu tindakan yang sudah baik dilakukan. Pada pandangan saya, perkara ini tidak sepatutnya berlaku, sama ada pada tahun 1930 sehinggalah 1940, apatah lagi dalam zaman kita telah demokrasi, dalam zaman kita begitu bijaksana, dalam zaman kita begitu budiman dengan pengetahuan. Maka tidak timbul ini langkah yang baik atau tidak, ya, ini langkah yang baru atau tidak. Sememangnya apabila saat kita merdeka dan kita sendiri yang membuat rukun negara, kita letakkan tahap pertama adalah tahap yang sangat ajaib, sangat luar biasa, kepercayaan kepada Tuhan. Lalu akhirnya kita juga yang menghilangkan Tuhan itu dalam semua proses kepolitikan kita. Jadi persoalan saya, jika betul-betul kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan rasuah ini dalam apa sahaja peringkat. Lalu kita mengatakan begini, pada saat Stalin dan Lenin mengasaskan negara komunis di Rusia, dia berjanji, ya, bahawa seluruh rakyat Rusia itu akan menikmati kemakmuran yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib, yang tidak tertanding oleh negara-negara kapitalis di barat. Tetapi akhirnya Lenin dan Stalin jugalah yang menghancurkan sistem tadi, iaitu apabila berlakunya rasuah, bila berlakunya kronisma, dan akhirnya pecah amanah. Akhirnya mana-mana, baik di peringkat jabatan, di peringkat institusi, di peringkat politikawan, di peringkat parti politik dan sebagainya, yang menentang dasar demokrasi yang bertunjang kepada jauhari dan budiman akan tidak relevan. Percayalah kepada saya, apatah lagi dalam abad ke-21, ya, orang semua mengetahui kekuatan negara komunis ialah untuk menyatukan seluruh bangsa mereka dalam satu acuan, iaitu solidaritas. Tetapi akhirnya tumbang. Kenapa mereka tumbang? Kepercayaan ini sungguh-sungguhnya lebih teruk dari kepercayaan primitif. Kerana primitif sendiri pun, walaupun berlaku rasuah, pecah amanah di peringkat primitif, tetapi hukuman terus terjadi. Sebagai satu contoh, kalau kita menonton filem Conan Barbarian, sangat rasuah, dan akhirnya Conan datang dan memacung kepala orang itu. Terus berlaku. Jadi apakah lagi kita dalam zaman moden, yang zaman demokrasi, zaman liberal relatif, zaman semua orang budiman, dan kita mengatakan, oh, kita akan melakukan tindakan perlahan-lahan untuk menghapuskan rasuah dan sebagainya. Tidak boleh. Kita tidak boleh memulakan dan tidak boleh menghapuskan. Bermaksud tidak adanya permulaan dan tidak adanya cara nak menghapuskan. Sebab itu saya mengatakan, tiba masanya seluruh rakyat gunakan media-media yang ada untuk memaparkan keinginan rakyat. Sebab demokrasi baru ialah demokrasi media. Sekaligus media-media yang ada, rakyat harus menentukan. Sebab itu saya mengatakan kurun ke-21 pemerintah yang sebenarnya ialah dengan izin people power. Jika rakyat bertindak sejauh demikian, Doktor, adakah termasuk dalam jangkaan Doktor juga mereka ni akan ditangkap dengan akta-akta, ya, seperti OSA? Bermaksud kita akan mengalami nasib sebagaimana negara-negara Bulgaria, Latvia, Estonia akan hancur. Sebab kita harus ingat, mana-mana bangsa dan tamadun yang tidak relevan dengan perubahan zaman itu akan musnah dengan sendiri. Kita harus percaya ini. Dalam kekuatan Rom begitu kuat dan luar biasa. Akhirnya Augustinus Caesar pertama melakukan 3 perkara sahaja. Pertama rasuah, yang kedua pecah amanah, dan yang ketiga melantik sekutu-sekutunya di dalam Senet, dan hancurlah Rom. Okey, dengan mengambil kira 3 perkara tadi, Doktor, adakah ini membayangkan bahawa UMNO sendiri pun sebenarnya mungkin akan menuju kepada kehancuran jika tidak dibendung? Dari segi masyarakat, saya melihat jika mereka tidak membendung mana-mana institusi, baik UMNO ataupun mana-mana institusi yang tidak mempertahankan jauhari dan budiman dan menyokong ini. Saya ambillah, kalau kita nak mengatakan kekuatan Islam itu sendiri, sekarang saya ambil satu empayar yang dibangunkan oleh pemimpin Islam.